Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini anda akan bersama saya, Radin Nur Arifah, di saluran PG1 TV dalam segmen Spill the Teacher. Guru ibarat lilin, membakar diri menerangi jalan yang gelap. Begitulah yang dapat kita gambarkan tetamu kita pada hari ini. Seorang figura yang cukup hebat dan dikenali sebagai Tuan Haji Abdul Razak bin Abdul Samad, Pengetua Cemerlang SMK Pasir Gudang. Beliau telah berkhidmat di SMK Pasir Gudang selama hampir 6 tahun. Assalamualaikum, sihat Tuan? Assalamualaikum, alhamdulillah sihat. Baiklah. Tadi kita dah lihat gambar-gambar Tuan bermain bola, tapi kita akan bincangkan perkara topik tersebut sebentar tadi. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita membuka tirai pengenalan dengan soalan yang pertama. Apakah pengalaman manis Tuan sebagai pengetua di SMK Pasir Gudang selama hampir 6 tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Kalau ikutkan pengalaman manis saya mula ditempatkan di sekolah ini pada tahun 2018. Mula-mula masuk saja saya ada tempoh 2 minggu apabila saya diberitahu bahawa DSS kita akan bertanding di peringkat kebangsaan. Jadi pada ketika itu saya baru masuk dan kemudian penentu yang lama dah tinggalkan lebih kurang dalam 3 hingga 4 bulan. Jadi di situ persiapan tentang pusat sumber sekolah kita ni mungkin terbiar sedikit. Jadi dalam tempoh 2 minggu itu saya bersama dengan rakan-rakan, saya kata tak apalah, walaupun mungkin PKG nampak yang sekolah kita macam dah susah nak bertanding sebab persiapan tu macam agak lambat atau lewat nak disediakan. Tapi saya kata tak apa, beri saya ruang 2 minggu ni, saya akan gerakkan, berikan maklumat-maklumat tu, biar saya buat PowerPoint-nya dan saya akan bentang. Dan dalam masa tempoh 2 minggu tu saya mengerjakan persiapan tentang pembentangan pusat sumber. Dan apabila tiba masanya, alhamdulillah pusat sumber kita telah saya berjaya bugarkan semula. Dan pembentangan itu telah saya garap dengan sebaik mungkin. Dan saya membentang dengan bersungguh-sungguh kepada pegawai penilai yang datang ke sini. Dan apabila dia datang ke sini, dia melihat ada sesuatu keistimewaan di sekolah ini berbanding daripada maklumat yang dia terima sebelum ini daripada rakan-rakannya. Tetapi dia kata ada sesuatu di sekolah ini. Sebab sekolah kita ini bukan sahaja kita ada pusat sumber, rangkaian sumber berinformasi ketika itu, kita juga ada kantin hipster, kita juga ada perhimpunan langkah sederam, kita juga ada program Masih Ada Yang Sayang, kehadiran kita juga baik. Jadi melihatkan perkara itu, maka pegawai penilai yang datang itu merasakan sekolah kita ni merupakan sekolah yang ada sesuatu yang perlu diiktiraf. Jadi berdasarkan pembentangan saya itu, saya merasakan saya telah berjaya meyakinkan penilai itu daripada melihat sekolah ini tidak ada apa-apa kepada sesuatu perkara yang mungkin perlu dilihat semula. Jadi dia berjanji akan datang semula dan saya pun harap dia akan datang semula untuk penilaian kedua. Tapi tiba-tiba tidak ada penilaian yang kedua, terus pergi kepada majlis penganugerahan dan saya pergi ke bahagian BSTP di masa tu di mana, di Kuala Lumpur lah. Dan kemudian pada ketika itu saya merasa macam berdebarlah sebab ada 5 buah sekolah yang dinilai untuk diberikan hadiah pengiktirafan tempat pertama hingga tempat kelima. Apabila dibacakan pada ketika itu, saya pergi dengan Ustaz Arifin. Pada ketika itu yang pertama dibacakan tempat kelima. Saya kata tempat kelima pun okey lah. So dia baca tempat kelima, bukan sekolah kita, sekolah lain. Alhamdulillah, maknanya boleh dapat tempat keempat. Atau bila dibaca tempat keempat, bukan kita juga. So maksud, kita ni mungkin bagus. Kalau alangkah baiknya kalau dapat tempat kedua. Belum habis tempat kedua, dia dah baca nombor 3 kita. Jadi nombor 3 kita, saya merasakan pun dah alhamdulillah lah, daripada mula-mula kita mungkin tidak dinilai sebagai sekolah yang ada harapan, tapi kita dah berjaya menjadi sekolah pilihan tempat ketiga terbaik kebangsaan. Dan kita juga merupakan johan peringkat negeri. Itu yang pertama yang mula-mula saya datang ke sini 2 minggu selepas saya datang. Kemudian pada tahun itu juga antara kenangan manis yang saya dapat ialah kita berjaya membawa sekolah ini lagi
dengan masuk pertandingan amalan perkhidmatan kantin terbaik, masa ketika itu kita menamakan kantin kita sebagai kantin hipster, dan kita telah berjaya menjadi Johan amalan terbaik amalan perkhidmatan kantin terbaik peringkat kebangsaan. Saya juga merasakan antara kenangan manis yang patut saya kongsi juga ialah contohnya sekolah kita telah berjaya memberi contoh perhimpunan langkah sederap yang mana kita telah kongsikan apabila saya bentangkan di dalam perhimpunan bersama dengan semua pengetua di daerah Pasir Gudang dan ke sekolah-sekolah rendah. Kita telah berjaya membawa sekolah ini menjadikan perhimpunan mingguan kita, perhimpunan langkah sedap untuk diguna pakai di seluruh sekolah di daerah Pasir Gudang. Jadi semua sekolah mengambil contoh model perhimpunan langkah sedap kita untuk diguna sebagai perhimpunan rasmi di sekolah masing-masing. Dan yang lebih manis, selepas itu dia dikongsi juga oleh daerah Pontian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya merasakan antara kenangan manis pengalaman sepanjang pada di sini apabila tahun seterusnya, tahun 2019 kita masuk bertanding juga dalam pertandingan 3K. Dan pada pertandingan 3K itu kita dah menghantar video dan juga laporan kita ke peringkat kebangsaan, dan kita menunggukan kehadiran dia, dan saya bersedia untuk membentang dan meyakinkan para penilai, tetapi dia tak panggil. Jadi saya berdebar-debar lah, tiba-tiba dipanggil untuk penyampaian hadiah kepada sekolah-sekolah yang terlibat. Jadi bila dia kita tidak berpeluang untuk membentang, jadi kita rasakan kita tidak dapat menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah kita. Jadi saya berserahlah pada Allah, berdoa semoga kita dapat keputusan yang baik. Dan pada ketika itu apabila diumumkan tempat pertama, tempat kelima, keempat, ketiga, kedua tak ada nama sekolah kita. Maknanya saya rasa kemungkinan kita Johan, tetapi kemungkinan juga nama kita terkeluar. Tapi alhamdulillah bila disebut sekolah kita jadi Johan 3K peringkat kebangsaan. Itu antara kenangan-kenangan manis. Dan yang satu lagi yang saya rasa saya masih ingat lagi ialah antaranya ialah kenangan dalam co-curriculum unit co-curriculum JPJ, yang mana kita selalunya kita berjaya hanya di peringkat negeri saja. Kita tak berjaya pergi ke peringkat kebangsaan sebab tidak ada pertandingan di peringkat kebangsaan. Tiba-tiba pada ketika itu ada pertandingan di peringkat kebangsaan dan dia melibatkan dua pelantun lelaki dan juga pelantun perempuan. Dan apabila melibatkan pelantun lelaki dan pelantun perempuan, kita memerlukan dua buah bas. Dua buah bas itu merupakan satu peranan yang sangat besar. Dan bukan sahaja dua buah bas yang pergi, mereka juga terpaksa menginap. Dan pada ketika itu saya merasakan yang anak-anak murid saya dan guru telah berusaha untuk menjadi yang terbaik, tetapi apabila kita nak pergi ke peringkat kebangsaan, kita tidak ada duit yang cukup untuk berbelanja. Tetapi saya tak nak patahkan semangat anak-anak murid saya dan juga guru saya berusaha untuk mencari dana. Saya pergi jumpa YB, jumpa sana, dan akhirnya saya berjaya dapatkan peruntukan RM4,000. Perbelanjaan keseluruhan ialah RM9,000 lebih kurang, dan saya berjaya dapatkan RM4,000, dan RM5,000 lagi itu saya kata pergilah dulu, nanti RM5,000 tu saya cari kemudian. Dan bila mereka pergi, yang perempuan dapat berjaya menjadi Johan, yang lelaki dapat nombor 3, dan yang kita punya pelantun komander juga dapat jadi pelantun terbaik. Itu antara kenangan manis juga dalam bidang co-curriculum, yang mana selepas daripada itu Kadet JPJ terus melestarikan pencapaian dia setiap tahun. Kadet JPJ akan sentiasa keluar sebagai Johan, kalau tidak pertandingan full 33 orang, juga mungkin dalam pertandingan yang beberapa orang, contohnya 10 atau 11 orang yang bertanding. Tapi setiap tahun kita memang berjaya dari segi Kadet JPJ. Dan satu lagi juga yang saya rasakan perlu saya kongsi di sini, kenangan manis, ialah berkaitan dengan kenangan manis pencapaian kita dalam bidang PKS. Bidang PKS kita merupakan sekolah yang memang boleh katakan boleh setiap tahun murid-murid dari Jepun akan datang ke sekolah kita untuk bersama-sama dalam program PKS kita. Dan kita sejak saya datang memang Cikgu Syarifah, terima kasih banyak kepada Cikgu Syarifah Raudah
yang mana dia telah membawa membawa PKS kita sampai ke mercu kejayaan yang tertinggi lah. Masa saya datang mula-mula 4 bintang. Selepas itu bila kita bantu lagi semua bahagian yang untuk memperbaikinya lagi, kita akhirnya dapat 5 bintang. 5 bintang tu bermakna kita johan peringkat kebangsaan lagi. Jadi maknanya dari segi pencapaian PKS juga kita merupakan johan peringkat kebangsaan. Dan satu lagi yang saya perlu share juga, yang mungkin orang-orang di luar juga tak tahu, tapi mungkin murid kita tahu, tapi mungkin murid Form 1 tak tahu, yang mana saya rasa bangga juga, yang mana pada tahun 2019 tak silap saya, mana 4 orang murid daripada Gambang yang diambil oleh JDT untuk bersekolah di sini. Antaranya ialah Arif Aiman. So Arif Aiman tu merupakan murid yang murid player JDT yang telah berjaya menjadi MPV MVP Most Valuable Player, jadi pemain terbaik, pemain terbanyak, dan baru-baru ni dia menang 5 kategori dan dia merupakan murid sekolah kita, yang mana pada peringkat awalnya pembelajarannya tidak begitu baik, tetapi kita berjaya membawa anak-anak murid itu untuk lulus. Termasuklah Arif Aiman, akhirnya dia lulus dalam peperiksaan SPM, dan kemudian selepas itu dia terpilih masuk ke pasukan JDT 2 dan akhirnya dapat masuk ke pasukan JDT, dan sekarang nama dia sangat gah, dan kita nak berjumpa dengan dia pun bukan senang. Dan selepas itu tahun seterusnya kita ada Aisar Hadi yang mengikut jejak Arif Aiman untuk menjadi player JDT dan juga player kebangsaan. Dan akhir sekali yang saya nak share lah, antara kenangan manis yang saya rasa saya patut kongsikan ialah apabila kita telah berjaya menjadi sekolah yang melahirkan kemenjadian murid yang banyak. Kita kemenjadian murid antaranya saya kata dia Arif Aiman, kemudian Amir Fahrin yang straight A, kemudian Firdaus yang dekat PVMB, dan satu lagi program kita yang saya anggap sangat berjaya dan sehingga saya keluar ini juga, saya harap dia akan terus berjaya walaupun nanti penentu baru hadir, akan diteruskan, ialah program Jom ke Sekolah, di mana program Jom ke Sekolah ini kita telah berjaya memastikan kehadiran, menjadi sekolah yang kehadiran muridnya terbaik dari segi sekolah menengah harian biasa, menjadi terbaik negeri Johor selama 5 tahun berturut-turut, dan juga di peringkat daerah selama 6 tahun berturut-turut, dan berkat daripada usaha semua guru, semua murid, dan juga terutamanya dari kaunselor dan juga dari guru disiplin dan guru tingkatan, akhirnya kita berjaya dinobatkan sebagai sekolah yang terbaik kehadiran muridnya selama 5 tahun berturut-turut di negeri Johor dan juga di Pasir Gudang selama 6 tahun berturut-turut. Baiklah, seterusnya boleh Tuan kongsikan sedikit pengalaman atau kenangan yang tidak boleh dilupakan. Okey, sepanjang 6 tahun saya berada di sini, mungkin ada perkara yang murid-murid tak tahu, guru tak tahu, tapi perkara ini bukanlah perkara yang yang menyedihkan. Dia anggap macam lucu jugalah, disebabkan oleh mungkin kesilapan-kesilapan yang berlaku pada saya, jadi menyebabkan perkara itu berlaku. Antaranya ialah saya pernah kereta saya rosak, cerminnya pecah, saya tukar cerminnya, jadi saya terpaksa bawa kereta lama, kereta yang anak saya pakai, saya bawa. Kereta saya tu memang saya dah letak kasut, letak tie, letak blazer, letak pen, letak name tag. Tapi apabila saya pakai kereta anak saya confident bawa pergi ke sekolah. Tiba-tiba pada hari itu ialah hari apresiasi bertemu dengan ibu bapa lah. Hari kita memberikan markah anak-anak kepada ibu bapa, dan saya perlu berucap di perhimpunan. Tapi apabila saya buka bonet, baru saya teringat saya bawa kereta lain, so kasut saya tak ada, saya pakai selipar. Jadi saya patut berada di atas pentas. Pada ketika itu pula di dewan kita dah tak pakai kasut, dah boleh pakai kasut, sebab masa tu budak dah nak periksa, jadi dia memang pakai kasut. Jadi saya tak boleh dah nak pakai selipar, saya kena pakai kasut. Jadi saya terpaksa lah cari rakan-rakan yang ada kasut saya. Tak banyak yang ada saya, yang lebih besar tu ada, yang lebih kecil ada. Tapi akhirnya ada satu kasut yang saya boleh pakai, tetapi kecil sedikit, tapi boleh pakai lah untuk sementara saya berucap. Saya terpaksa pinjam kasut Cikgu Maknum.
So saya, yang orang tak tahu pada hari itu, yang tahu, yang tak tahu, sebenarnya saya pada hari itu naik ke pentas pakai kasut Cikgu Makno. Terima kasihlah pada Cikgu Makno kerana beri peluang untuk saya pinjam kasut Cikgu Makno. Dan satu lagi ada juga yang berkaitan sama jugalah, saya bila dalam kereta tu memang ada tie. Satu hari itu saya datang nak bergambar, dan juga pada hari itu patutnya kena pakai tie lah, hari pakai baju kerja. Saya tak bawa kereta tu, jadi dalam tu tak ada tie. Jadi nasib baiklah saya memang ada spare. Sebenarnya saya di dalam bilik tu saya ada spare tie anak-anak, tie anak-anak dengan tie clip tu memang kadang-kadang saya pakai. Jadi memang saya tinggalkan di sekolah. Jadi pada ketika itu ada, dan pada hari itu saya pakai tie yang anak-anak lelaki pakai tu bersama dengan tie clip yang ada di bilik saya. Jadi orang pun tak tahu saya sebenarnya tak bawa tie dalam kereta. Bila saya pakai, orang pun tak tanya. Jadi itu antara yang mungkin perkara yang saya rasa antara yang saya tak boleh lupa jugalah, yang mana saya silap pada ketika itu tapi orang tak tahu. So saya survive lah kat situ itu saja. Tuan, sebenarnya segmen kita pada hari ini Spill the Teacher. Jadi apa yang Tuan nak sampaikan? Katanya Tuan ada bakat dan kemahiran yang tersembunyi. Okey, sebenarnya saya sejak daripada kecil memang rajin main bola lah, suka main bola. Dan apabila daripada kecil saya memang main bola, maknanya bakat itu mungkin timbul lah, potensi itu berkembang. Dan memang daripada kecil sebenarnya saya memang main bola. Saya akan jadi pemain utama di masa kecil-kecil dulu. Saya sekolah rendah pun saya akan jadi ketua pasukan. Di sekolah rendah pun saya akan jadi kapten. Sampailah saya masuk sekolah menengah pun saya jadi kapten. Lepas tu saya masuk universiti. Antara pencapaian saya yang terbaik adalah saya pernah mewakili Malaysia. Saya pernah mewakili Malaysia, orang tak tahu. Saya mewakili Malaysia dalam Triennial Intervarsity Games, yang mana pada ketika itu tahun 89, tak silap saya 89-90. Sebab saya di universiti memang setiap tahun saya main bola. Saya mewakili universiti, dan saya juga dicalonkan sebagai kapten, tapi saya tolak sebab saya ada dua permainan yang saya aktif di sana, iaitu bola sepak dan softball. Softball nanti saya cerita sekejap lagi. So yang bola sepak ni kita terpilih untuk mewakili Malaysia dalam pertandingan Intervarsity Games. Itu Triennial Intervarsity Games, dia 3 tahun sekali, yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Hong Kong dan juga Singapura. So saya pergi ke Indonesia di Universitas Indonesia, seperti mana yang mungkin anak-anak ada lihat gambar tu, dan kita bertanding di situ dalam pertandingan liga, dan akhirnya pasukan Malaysia ataupun Universiti Melayu ketika itu Johan kita Johan apabila kita mengalahkan Indonesia 2-1. Dan pada ketika itu juga pengalaman saya rasa sangat tidak boleh dilupakan, sebab saya bermain di universiti asing dan saya berada di bawah padangnya. Dia macam bentuk gunung, bukit. Padang di bawah bukit tu, sepenuh-penuh bukit itu penuh dengan student daripada Indonesia yang menyokong pasukan dia. Jadi dia punya bunyi macam di stadium lah. Dan alhamdulillah pada ketika itu kita menang. Dan pada ketika itu juga hidung saya darah sebenarnya, tapi oleh kerana semangat untuk main, saya teruskan lah. Saya kena bola memang darah hidung, tapi kita rasa semangat pada ketika itu, dan alhamdulillah saya Johan. Dan saya juga selepas itu memang bila saya masuk dalam bidang perguruan, saya juga sejak saya masuk dalam bidang perguruan, saya berada di Johor Bahru. Saya main bola untuk tahun pertama. Sejak tahun pertama itu saya jadi kapten. Baru masuk dengan sini-sini saya dah jadi kapten. Orang yang lain-lain itu pun tak jadi kapten, saya jadi kapten. Sebab mungkin saya punya kelebihan outstanding lah berbanding yang lain, jadi dia pilih saya jadi kapten. Jadi daripada mula saya main, sampailah saya pencen daripada umur saya 23 sampai umur saya 36, saya mewakili daerah Johor Bahru. Kemudian terpilih mewakili Johor. Setiap tahun boleh katakan saya memang dapat Johor, cuma saya pergi tak pergi je. Kadang-kadang kita ada sibuk hal yang kita dapat pergi. So saya memang pergi, dan memang kita beberapa kali Johan lah. Selepas habis jadi pemain, saya jadi jurulatih pula. Sampailah saya satu ketika tu saya dah masuk ke jabatan, saya stop. Saya masuk ke PMD, saya stop. Selepas itu dah lama dia orang ajak saya main lagi, saya memang boleh main. Jadi saya kata kalau main setakat nak masuk pertandingan saya tak nak, sebab nanti kita akan ada kecederaan. Jadi saya kata kalau training dalam 2-3 bulan saya nak main, supaya kita semua dah standby, dah ready.
dah fit baru kita main. Dan umur saya 50 tahun ke 51 tahun saya main semula lah untuk PSKPP, untuk daerah Pasir Gudang. Selama 3-4 tahun saya main. So selepas itu bila generasi baru yang dah naik lebih muda, so saya pun stop. Masa tu ada sedikit kecederaan pada kaki saya tak baik, so saya pun stop. Dan satu lagi permainan yang saya main di universiti ialah softball lah. Softball ialah permainan yang memang saya, kalau dulu bola sepak saya wakil daerah di masa sekolah dulu, softball pun saya wakil daerah, dan bila di universiti memang saya jadi kapten. Sebab tu saya tak nak jadi kapten bola, sebab saya dah jadi kapten softball. Softball ni tak ramai orang tahu, jadi bola ramai orang tahu. Jadi saya pilih, saya jadi kapten di dalam pasukan softball. Jadi saya tak boleh nak jadi kapten lagi dekat bola sepak, sebab kita belajar universiti bukan kita nak main je. Jadi kita kena bahagikan masa lah. Jadi saya main softball, saya memang jadi kapten. Selama 3-4 tahun saya berada di universiti itu, memang sepanjang 3-4 tahun tu saya mewakili bola sepak dan juga softball. Dan antara pencapaian terbaik ialah kami sampai ke peringkat separuh akhir. Tak pernah Johan, tak pernah lah sampai ke peringkat separuh akhir. Dan kemudian di peringkat universiti, di college, kita berjaya dapat naib Johan, yang mana saya berjaya membawa rakan-rakan yang tak tahu main softball itu bermain softball sampai kita berjaya jadi naib Johan. Dan di universiti pun saya main rugby dan sebagainya. Memang bakat saya ada. Saya tak suka main rugby, tak faham main rugby, tapi oleh kerana saya ada bakat, sampai geng-geng yang main rugby ajak saya main untuk universiti. Sebab saya boleh tendang dengan kuat kaki kiri, kaki kanan, sebab saya main bola kan. Jadi untuk rugby saya boleh tendang kuat, saya boleh lari, jadi diorang tengok saya berbakat dan diorang ajak, tapi saya tak nak. Sebab saya dah ada bola sepak, saya dah ada softball, jadi saya tak main rugby lah. Jadi itu antara dua yang permainan yang saya rasa memang daripada dulu sampai sekarang saya memang bermain lah, dan kemudian bakat saya ada di situ lah. Sedar tak sedar, kita dah ke soalan terakhir. Apakah nasihat Tuan dan harapan kepada warga SMK Pasir Gudang? Harapan saya sebenarnya, sepanjang saya berada di sini, daripada mungkin sekolah ini terkenal dengan beberapa bahagian, saya dah teruskan dan kemudian saya tambah baik. Ada yang tak pernah dibuat, saya dah buat. Contohnya, salah satunya contoh macam inilah, PSS buat kita punya TV, PG1 TV. Jadi salah satu daripada perkara yang baik dan perlu diteruskan. Jadi bila kita dah buat, kita kena buat betul-betul. Dan saya percaya insya-Allah kalau awak buat, ada kemahuan di situ, ada jalan. Jadi kalau kata tidak ada peruntukan, insya-Allah bila kita cari, kita akan berjaya. Contoh, saya cakap saya nak buat surau. Saya kata saya nak surau yang kapetnya cantik, sebab kita dah ada aircon. Kita dah buat pendawaian elektrik, kita dah ada aircon, dan takkan kita nak pakai tile lagi. So kita nak buat kapet, dan akhirnya melalui usaha yang kita buat sama-sama, kita berjaya realisasikan, dan kita dapat pasang kapet yang bernilai 53,600 untuk kita kongsi dan anak-anak pakai bersolat di situ, dengan ketebalan yang saya rasa dekat masjid pun kadang-kadang kalah dengan apa yang kita ada, dengan sejuknya lagi kan. Tapi harapan saya, perkara-perkara ini perlu dijagalah. Bila saya dah tak ada nanti, kena ada orang yang jaga, orang yang selenggara, ada jadual bertugas, jadual bersihkan. Kalau tak dijaga, benda-benda ni tidak akan jadi berpanjangan. Untuk program Jom ke Sekolah, saya harapkan kita dah tanamkan aktiviti, ada 10 aktiviti yang kita buat, dan setakat ini memang berjaya. Dah 5-6 tahun kita berjaya, dan dia sepatutnya berjaya. Siapa pun yang berada menjadi pengetua, kalau orang bawah dia boleh teruskan, saya percaya berjaya. Mungkin kalau saya tak ada sedikit kekurangan dari segi pelaksanaan, tetapi kalau dia disokong oleh guru-guru yang sedia ada, insya-Allah dia akan berterusan. Cuma pemantauan PDCA itu perlu berlaku. Kalau tak berlaku, dia akan jadi lama-lama akhirnya rohnya tak ada, dia akan mula merosot. Dan harapan saya juga kepada semua guru,
kena berbalik semula kepada perkara yang asas. Antara keperluan pertama sekali untuk memastikan sekolah kita berjaya lah untuk menjadikan sekolah kita sebagai sekolah berkualiti dan kemenjadian murid, di mana kemenjadian murid itu sangat perlu, dan kemenjadian murid ini diukur terutama sekali dalam bidang kurikulum lah, dan pastikan proses dalam bilik darjah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan anak-anak saya harapkan terus hadir ke sekolah. Program Jom ke Sekolah kita telah berjaya meningkatkan kehadiran 100% daripada 207 orang tahun sebelumnya kepada 334 orang tahun 2023. Jadi di sini satu lonjakan yang sangat tinggi, dan kita pun telah berjaya membawa anak-anak ini, insya-Allah 25 hari bulan 4 kita akan bawa mereka ke Cameron Highland. Dan saya juga memberikan banyak insentif kepada murid-murid untuk memastikan murid mencapai kecemerlangan. Antaranya ialah kita ada membawa murid ke luar negara secara percuma bagi yang mewakili negara ataupun di peringkat antarabangsa atau kebangsaan dengan mendapat tempat pertama, kedua, ketiga. Saya bawa ke luar negara secara percuma, yang dapat straight A secara percuma. Jadi perkara-perkara ini menggalakkan anak-anak. Jadi anak-anak di sini sebenarnya dah ada peluang itu. Jadi teruskanlah usaha untuk mencapai cita-cita, dan dia tidak rugi kalau anak-anak mencapai kecemerlangan. Bukan saja anak berjaya, tetapi anak dapat insentif juga. Termasuklah dalam bidang sukan, co-curriculum. Mana-mana pasukan yang berjaya kita akan beri sumbangan. Johan kita bagi RM200 untuk dia belanja makan ke, beli peralatan dan sebagainya. Dan saya harapkan guru-guru dan anak-anak di sekolah ini terus bersama-sama untuk melaksanakan pendidikan, terutama PDPC dilaksanakan dengan baik supaya anak-anak di sekolah ini dapat sesuatu yang mana konten dalam bilik darjah, ilmu pengetahuan yang patut disampaikan daripada guru kepada murid melalui student engagement, teacher skill. Perkara-perkara itu dapat dilaksanakan dengan konten, penyampaian konten. Sebab kalau tidak berlaku, maka perkara ini akan menyebabkan anak-anak takkan berjaya. Dan saya percaya juga bahawa aktiviti co-curriculum ini sangat membantu dari segi pembentukan sahsiah anak-anak, terutama anak-anak yang terlibat dalam sesi kita hari ini. Sebenarnya perkara ini tidak dapat dalam bilik darjah, perkara ini dapat di luar. Dan apabila anak-anak berada dalam program-program ini, banyak soft skill yang anak-anak tak dapat dalam bilik darjah tetapi dapat di sini. Contohnya, bila kita nak buat, kita perlu ada memahami tentang bagaimana nak merakam, bagaimana nak menyusun atur storyboard, bagaimana kita nak memberikan solutasi, kan? So perkara-perkara tersebut kita belajar, dan kemudian benda ini berdasarkan pengalaman, insya-Allah kita akan menjadi lebih baik. Jadi harapan saya satu hari nanti sekolah SMK Pasir Gudang ini menjadi sebagai sebuah sekolah yang terbaik di negeri Johor, dan terutama sekali di daerah Pasir Gudang. Dan saya harap sekolah kita akan sentiasa menjadi tempat untuk rujukan, sebagai tempat sekolah-sekolah lain mendapatkan rujukan untuk melaksanakan sesuatu, sama ada dalam bidang pengurusan, bidang kurikulum, bidang HEM maupun bidang co-curriculum. Jadi saya harapkan dari sekejayaan keempat-empat bidang itu akan dapat diteruskan untuk memastikan SMK Pasir Gudang ini terus cemerlang dan dikenal bukan hanya di sini tetapi di seluruh dunia. Pastikan Jepun yang datang ke sini, kita sentiasa berhubungan dengan dia. InsyaAllah nama Pasir Gudang ini mungkin lebih harum berbanding sekolah lain di Jepun, sebab Jepun memang selalu datang bawa balik gambar dan bawa balik berita-berita berkaitan dengan SMK Pasir Gudang. Jadi gunakan kelebihan-kelebihan itu supaya kita dapat bersaing, dan saya doakan anak-anak terus berjaya dalam peperiksaan SPM yang mendatang, dan seterusnya memastikan kemenjadian murid itu sebagai salah satu daripada kejayaan sekolah ini, memastikan anak-anak menjadi sebagai global player yang boleh mencipta sesuatu dan boleh menghasilkan pendapatan kepada bukan diri saja, kepada bangsa, negara, dan juga seterusnya menjadi global player di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Baiklah, nampaknya kita sudah ke penghujung segmen Spill the Teacher kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Pengetua kita kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Dan untuk para penonton kita, terima kasih kerana menonton, dan nantikan slot seterusnya dalam Spill the Teacher.